ada slip. Kalau untuk DC dia ada commutator. So slip ni akan berpusing dengan dia punya rotor sekali lah. And then dia punya formula S sama dengan NS tolak N bagi dengan NS. Dan frekuensi rotor ni dia akan berpusing dan dia ada frekuensi yang tersendiri. Bila rotor tu berpusing laju, frekuensi dia akan lagi tinggi lah. So ini formula yang simple. Okey, kamu tengok contoh dia ni semua ada. Okey, yang penekanan yang dekat sini adalah calculation mengenai per phase equivalent circuit of 3-phase induction motor. So induction motor ni basically dia adalah 3 fasa. So kalau per phase maksudnya single phase dia adalah 1 dan dia adalah seperti transformer punya lita. Kecuali dia punya secondary itu adalah short circuit. Itu aja beza dia. So kamu tengok dia punya ni dia punya circuit ni dia macam transformer. Kalau transformer dekat sini ada V2 kan. V2 tu adalah open. Tetapi kalau untuk AC induction machine ni ataupun synchronous motor ni dekat V2 ni di short. Itu membezakan dia antara dengan transformer. Dan formula-formula yang kamu kena tekankan dekat sini adalah okey, yang subscript 1 refer to stator side. Ni kamu kena tahu. Dan 2 refer to rotor. Kalau transformer 1 ni adalah primary, 2 ni adalah secondary. So per phase value maksudnya untuk single phase input power formula dia adalah ni kamu kena ingat ni. P in 3V1 I1 cos theta maksudnya input dekat sini. Okey, lepas tu ada loss kan. Stator ni ada loss. Stator copper loss. So power stator copper loss 3 I1 kuasa 2 R1. Ini macam P dengan I kuasa 2 R lah. Kalau dalam teknologi elektrik, P sama dengan I kuasa 2 R. Tapi sebab ini adalah 3 phase, kita darabkan dia dengan 3 fasa. Lepas tu kita ada copper loss. Copper loss ni kita gunakan wire tu diperbuat daripada copper kan. So dia ada loss juga. Tetapi ni diabaikan sebab nilai dia adalah too small ataupun sangat kecil. Kalau dibagi kamu kena campur lah. Maksudnya P copper loss 3V1 kuasa 2 dekat sini. V input bagi dengan RM. Okey, so itu core loss. Core. And then kamu ada juga power across the air gap. Maksudnya kamu punya stator dengan rotor tu dia tak bercantum kan. So dia ada air gap. Okey, so air gap ni formula dia adalah 3 I2. Kamu tengok ni, I2 kuasa 2 bagi dengan R2S. Ni. I2 kuasa 2 darab R2 bagi dengan S. Itu untuk air gap punya power loss. And then rotor. Rotor pun dia ada loss dia sendiri. P rotor 3 I kuasa 2 darab R2. Okey, mechanical power output adalah yang contoh kalau kamu tengok dekat lab kamu tu kan, yang motor tu dah berpusing kan. So itu adalah power yang diberikan ataupun yang dia mechanical power yang terhasil. So formula dia adalah P mechanical power air gap antara rotor dengan stator tu tolak rotor copper loss.
Roto, copper loss. Jom, kamu just masukkanlah formula dia. PA gap adalah apa tadi? 3I1 kuasa 2 R2 bagi S tolak roto, formula dia 3I kuasa 2 R2. Okey, itu formula dia. So, power yang terhasil adalah power output yang bersih, net power. Maksudnya power mechanical tolak dengan friction. Maksudnya ada geseran kan. Ada geseran dan windage loss. And then kita ada torque juga. Torque mechanical induce yang terjana, TM. Formula dia adalah 60 P mechanical bagi dengan 2 pi N. Ataupun P mechanical bagi WR. Windage punya tu lah. And then output yang sebenar kepada load adalah TO. T adalah top, O output 60 P output bagi dengan 2 pi N. Ataupun P out bagi dengan WR. Okay, and then ini formula maximum slip R2 bagi dengan square root R1 2 campur X1 campur X2 kuasa 2. So itu adalah power yang terhasil, power loss formula dia. And then kalau kamu buat dalam bentuk gambar rajah, macam inilah jadinya. Kan? Power air gap maksudnya power in tolak power stator copper loss tolak power copper loss. Yang tadi itu adalah formula secara yang diterangkanlah, dan yang ini adalah secara maksudnya step by step, dekat mana dia loss, dekat mana apa yang loss, and then apa yang terhasil. Okay, so kamu dah buat yang last week contoh 5 sampai contoh 6. Ni contoh 7 pun sudah kan. So hari ni kita akan sambung pada contoh ke-8. Okey, setakat ni ada soalan? Ada nak tanya mengenai yang lepasnya? Tak ada? Ada, Sir. Tak ada, tak ada, kita akan sambung. Okey, so contoh 8 ni basically sama juga macam contoh 7. Contoh 7. Okey, kamu tengok contoh 7 tu basically sama juga. Okey, contoh 8 ni 3 phase induction motor, tengok induction motor Y connection. Kamu kena faham Y. Kalau contoh 7 tu adalah delta. Y ni ada pun kalau setengah lain dia namakan star connection. Y ataupun star, dia sama je. Kalau delta lah. Okey, kamu bila Y connection ni kamu kena faham dia punya formula dia. Apa antara beza delta dengan Y connection tu? Apa beza? Okey, frekuensi 60 Hz. Okey, ni frekuensi supply Fs is connected to 220 voltage. Ni kamu punya power supply lah. Macam kamu punya power supply dekat rumah kamu ke dekat bilik kamu tu adalah 220 TNB punya power supply. Okay, the slip is 5%. Maksudnya S, dia dah beri S 5%. Rotor speed N, dia dah bagi juga 855 RPM. So kamu kena faham rotor speed tu formula dia. Dia punya dalam formula apa? Slip formulanya apa? Tu kena faham. Okay, equivalent circuit per phase is kamu ada R1 untuk stator,
X1 untuk stator, lepas tu R2 ni untuk rotor, X2 untuk rotor leakage inductance, RM ni adalah magnetic punya, dengan XM adalah magnetic reactance X. Okey, dia suruh cari number of pole. Number of pole ni apa? Kamu kena P kan? So kamu kena tahu apa dia punya dalam formula. Lepas tu input power. Input maksudnya P in. Lepas tu mechanical power, P mechanical. Develop torque. Maksudnya develop torque, kamu torque induce, T induce. Lepas tu efisiensi, kecekapan. Okey, first bila kamu ada soalan macam ini, kamu perlu lukis dia punya gambar. Ni, lita ni. Circuit diagram ni. Kamu kena lukis supaya kamu faham. So dalam circuit diagram ni, basically dia akan dibagi markah lah. So, contoh 5. Kamu lukis je, kamu dapat 5. 5 apabila kamu meletakkan nilai-nilai ataupun parameter tu secara betul lah. Macam tadi 60 Hz, 220 voltage. Lepas tu dia punya resistant untuk stator, lepas tu reactant untuk stator ni, kamu tengok soalan ni. R1 untuk stator kan, X1 untuk inductance. So kamu letakkan nilai ni. Ni magnetic punya. Lepas tu yang ni untuk rotor punya. So kamu lukis ni pun kamu dah dapat 5 markah. Dengan meletakkan nilai yang betul lah. So kalau bila kamu letakkan nilai yang salah, nanti calculation kamu akan salah kan. Kamu ambil nilai yang lain. So first kamu kena faham soalan and draw the circuit diagram. Okey, so bila kamu dah lukis ni, kamu dah faham dia punya construction, kamu tengok pada soalan apa yang soalan suruh cari. Okey, first dia suruh cari number of pole. So kamu nak cari apa? P kan? Okey, diberi kamu punya N, diberi 855. Lepas tu slip diberi 0.05. And then rotor punya speed. Formula dia NS sama dengan 120 FP. Okey, so kamu masukkan nilai tersebut. Okey, S dah diberi, NS diberi. So sekarang kamu nak cari NS dulu, maksudnya synchronous speed. Okey, kamu dapat 900 RPM. Okey, formula untuk cari pole, so NS ni, synchronous speed sama dengan 120 F bagi dengan P. So kamu masukkan dia punya value. NS tadi synchronous speed kamu dah cari 900. So just kamu inputkan dalam kamu punya formula lah. So P, pole. So 120, frekuensi kamu adalah 60. Lepas tu NS kamu adalah 900, synchronous speed. So pole kamu adalah 8. Okey. Untuk yang kedua, P input. Kan, maksudnya bekalan kuasa. Okey, P input adalah dekat sini. Kamu punya ni, P input. Okey, macam mana nak kira P input? Kamu formula yang kamu ada tadi, kamu dah ingat, P in sama dengan square root 3 VL IL cos theta. Okey. Kenapa square root 3? Ini sebab kamu punya connection tadi. Connection kamu adalah menggunakan Y connection. Kamu tengok soalan kamu. Y connection. Kalau delta, kamu kena darab 3. Kamu tengok contoh 7. Ya, contoh 7 ni kamu tengok.
Mana contoh 7 siap. Delta kan. Contoh 7 delta. So kamu power dia adalah 3. So kalau Y kamu kena darab square root 3. Okey, kita teruskan formula dia. So kamu dah tahu formula dia. Sekarang kamu nak cari dia punya impedance Z. Impedance ni, impedance total dalam kamu punya lita kan. Dalam kamu punya lita ni adalah apa kamu punya impedance. Macam contoh 7 juga. Kamu tengok sini contoh 7 kan. Contoh 7 maksudnya jumlah kamu punya ni impedance ni keseluruhan ni. Okey, so sekarang yang ini J3.5 dengan R2/S ni adalah siri. So kamu campurkan. Ni campur. Lepas tu kamu nak totalkan dengan J10 ni. So dia adalah yang ini tadi dengan ini adalah selari. So nak dapatkan dia punya R total, kamu ingat lagi kalau lita selari, R total dia sama dengan RT sama dengan R1 darab R2 bagi dengan R1 campur R2. Okey, sebab itu kamu dapat dekat sini. So bila kamu dah dapat RT tu maksudnya lita yang sini dengan sini adalah selari RT, siri dengan RT sini. So sebab itu kamu dapat sini tadi Z total ni adalah 0.4 campur J1. Okey, kamu tengok ni. 0.4 campur J1. Lepas tu kamu nak dapatkan ini R total dia adalah J10 darab J3.5 campur dekat sini dah bagi kan 16. 16 campur J3.5 darab J10. Okey, lepas tu bagi dengan R1 plus R2. So 16 campur J3.5 campur J10. Ini adalah R total. So bila kamu campurkan ni, selesaikan kamu akan dapat 4.05 campur J7.5 ohm. So kamu selesaikanlah ni, darab. Okey, perlu diingat kamu mesti tahu formula dia. J darab J. Dia akan dapat minus 1. Formula dia. J kuasa 2 sama dengan minus 1. Kamu kena tahu. Ini dalam itu ada kan belajarnya. Okey, so kamu teruskan. Kamu dah dapat dia punya impedance Z. So formula I macam mana kamu nak dapat? I sini. I sini macam mana nak dapat? Current. So current formula dia adalah voltage bagi dengan impedance Z. Ataupun V sama dengan IR kan. So kamu nak cari I. So voltage bagi dengan R ni R total kamu tadi ni. So voltage kamu adalah 220. Tetapi sebabkan kamu adalah per phase kan, per phase, so kamu kena bagi dengan dia square root 3. Kamu kena bagikan dia. Ini untuk Y connection Kalau delta kamu just ambil terus. Tak ada bagi dengan 3. Okey, so kamu selesaikan 220 bagi square root 3 bagi dengan 4.05 J7.9 ni kamu punya impedance ni. So kamu akan dapat 6.53 tolak J12.73. Ini dalam bentuk rectangular. And then kamu settlekan dapat dalam bentuk kutub. Ini dalam bentuk kutub lah. Ini magnitude and then ini adalah dia punya angle. So
Basically yang ni sama macam yang lepas-lepas tu lah. Macam mana nak tukar dalam bentuk magnitude, macam mana nak tukar dalam bentuk rectangular, tu kamu kena check balik. Macam mana nak selesaikan dalam bentuk kutub, dalam bentuk rectangular. So ini dalam chapter transformer yang lepas kan, kamu dah faham macam mana bentuk rectangular, formula dia apa. Kalau ikut modul kamu dalam contoh dalam page 39. Okay, so kamu dah dapat impedance Z, and then kamu dapat I, arus. So masukkan kamu punya formula yang dekat atas tu, square root, lepas tu voltage kamu 220, lepas tu I kamu 14.3 ni magnitude dia. Lepas tu cos theta kamu adalah 62.84. Masukkan. So kamu dapat 2487.36 watt dia punya power input. Okay, so kamu dah dapat power input, and then kamu nak cari apa? Mechanical power. Mechanical power, PM. Okay, so PM ni formula dia, power mechanical ni, kamu dah ingat tadi, 3 I kuasa 2 R2 bagi S tolak I 2 kuasa 2 bagi dengan R2. Ni dia punya formula. So, voltage kamu adalah V2 V2 okey. Adalah 220, maksudnya voltage V1 kamu nak sini V2 kan. Okey, macam mana kamu nak dapat V2 ni? V2 adalah voltage V1, okey, tolak voltage yang sini, I1 darab ni. Ini hukum itulah, hukum KVL, Kirchhoff law kan. Maksudnya V source sama dengan V1 campur V2. Okey, so sekarang kamu nak cari V2 dekat sini adalah V source tolak V1. So kamu masukkan dalam formula tu dekat sini, V2 sama dengan V1 V source tolak V1. Okey, so kamu masukkan V source kamu adalah 220 bagi dengan 3 square root 3. Okey, I1 kamu dah cari tadi, ni 6.53 J1232 tu. Darab Z1. Z1 pun kamu dah cari ni, 4.05. Z1 mana? Z1 yang ni. Ni Z1 0.4 campur J1 ohm. So kamu masukkan dia, nilai dia, dapatlah V2 111.68 tolak 1.438 J. Okey. So dari situ baru kamu dapat I2. I2 dengan V2 bagi Z2. So kamu masukkan nilai V2 yang kamu dah kira, Z2 ada nilainya, dan kamu dapat I2 6.8 tolak 13 degree. Okey, so sekarang kamu dah cari dekat sini I2 kan, kamu dah cari. R2 dah diberi. So kamu just masukkan dalam formula tersebut. PM 3 6.8 ni adalah I2, tengok ni 6.8. Lepas tu ni resistor 0.8 bagi 0.5 ni. R2 ni kan, R2 bagi dengan S. Lepas tu kamu masukkan I2 ni
Masukkanlah dia punya nilai. So, kamu akan dapat power mechanical sama dengan 2108.58 watt. Lepas tu sekarang yang keempat itu di soalan dia adalah develop torque. Maksudnya T develop. So formula dia adalah power air gap bagi dengan WS ataupun P mechanical bagi dengan WM. So power AG ni formula dia adalah air gap punya power 3I kuasa 2 R2 bagi dengan S. Lepas tu W ni formula adalah 2 pi F bagi dengan P bagi dengan 2 pole. Okey, so sekarang kamu masukkan dia punya nilai 2 pi F 60, pole kamu adalah 2 kan? Pole kamu ada berapa soalannya? 8. 8 kan? 8 tapi 8 bagi 2 dapat 4. So kamu dapat 94.25 radian. And then kamu masukkan T tadi, formula dia. Formula yang 3 I kuasa 2 darab R2 bagi dengan S bagi dengan WS. Ini formula untuk torque tadi kan. So kamu dapat nilainya adalah 23.55 Newton meter torque. So torque ni adalah Newton meter, dia punya unit. And then kecekapan adalah P output bagi dengan P in. So P output kami tadi adalah P mechanical. Maksudnya yang kamu hasilkan dia punya power kan. Bagi dengan kamu punya P in. So kamu dah kira P mechanical tadi dengan P in kamu nak. Dan kamu masukkan nilainya, kamu akan dapat 85%. So 85% ni okey lah kecekapan. Kalau kecekapannya kurang, below 80, so tak bagus lah kamu punya tu. So maksudnya kamu kena kecekapan lebih daripada tinggi. Kecekapan above 80%. Baru kamu punya motor tu efficient. Okay, so dekat sini, apa yang kamu perlu ingat adalah formula tadi tu. Nampak? Dalam calculation ni semua gunakan direct daripada formula. So maksudnya kalau formula tu, formula yang ni tadi, ni kan, torque punya formula, power mechanical, ni semua formula-formula yang kamu kena ingat lah. Maksudnya bila kamu ingat formula, faham, and then kamu masukkan dia punya value, baru kamu dapat dia punya jawapan. So contoh 7 dengan contoh 8 adalah menggunakan connection yang berbeza. Contoh 7 gunakan delta connection. Contoh 8 gunakan Y connection untuk induction motor tersebut lah. Okey, ada soalan setakat ni? Ada Zul. Tak ada Ada yang nak masuk lagi tak? Ke tak ada? Nampak macam tak ada. Okey, so contoh 8 sudah. Apa yang saya nak explain tadi iaitu yang first tadi kamu kena tahu soalan itu. Kena fahamkan soalan dia either Y connection or delta connection. Okay. And then kamu lukis dia punya circuit diagram ni. And then baru kamu cari apa yang soalan kendaki. And then kamu ingat formula-formula yang digunakan. Okay, so bila motor ni kan,
moto yang terhasil tadi dia ada frekuensi yang dihasilkan, dia ada synchronous speed, dia ada roto speed, and then moto ni juga ada menghasilkan torque kan, torque. Yang kamu kira tadi yang ni, ni torque ni, dia ada torque yang tersendiri. Maksudnya bila motor tu laju, torque dia adalah perlahan ataupun torque tinggi, motornya slow. Macam itulah. So basically dia ada 3 karakteristik torque motor ni. Yang pertama sebagai braking or plugging. Sebagai brake kan. Yang kedua dia sebagai motor. Dia boleh berfungsi. And then juga sebagai generate. So dalam motor tu dia ada karakteristik bila dia boleh berfungsi sebagai brake, bila dia boleh berfungsi sebagai motor, bila dia boleh berfungsi sebagai generator. So kamu tengok dia punya graf ni, kalau NS tu synchronous speed tu value dia 2 hingga 1, kamu kira kan NS tadi. Formula NS tu NS sama dengan 120F bagi dengan P. Kan formula dia. Ni, yang ni. NS synchronous speed tu 120F bagi dengan P formula dia. Kalau nilai dia between 2 and 1, dia sebagai brake. Okey. So kalau value dia NS tu 1 hingga 0, dia sebagai motor. Kalau value tu NS tu value dia 0 hingga -1, dia sebagai generating ataupun regenerating braking. Ni kamu kena faham ni. 3 condition. Sama ada sebagai brake, sebagai motor ataupun generate. Okay, so explanation dia dekat bawah ni lah. There are 3 regions involved in a 3-phase induction motor. Ada 3 kan, 3 kawasan ni. 3 bahagian ni. Sini 1, sini 1, and then sini lagi 1. So apa dia punya braking plugging ni? Sini tadi braking kan. So saya dah cakap tadi occurs at S lebih besar 0, positive slip. In this case, the motor act as a brake. Motor tu berfungsi sebagai brake. Where it rotates in opposite direction respect to the rotor. So kalau kamu punya rotor tu normal dia sebagai clockwise, rotor kamu clockwise kan. Tetapi kalau dia sebagai brake tu dia mesti anti clockwise. So bila anti dengan clock dia opposite, so dia bertindak sebagai brake. Sebab itu nilai tadi NS tu slip ni nilai dia antara 2 hingga 1, 2 hingga 1. Slip. Okey, kalau 2 hingga 1 slip nilainya dia sebagai brake. Okey, kalau sebagai motor, motoring is region where induction motor act as motor. Okey, so dia bertindak sebagai motor. Slip is reducing from 1 to 0. Slip equal to 0 at synchronous speed. So 1 slip S, lepas tu lebih kecil daripada 0. Maksudnya slip sini tadi slip 1 dengan 0. So antara nilai 1 dengan 0, contoh 0.5 lah kan, ataupun 0.7. So nilai itu adalah antara 1 dengan 0. So dia bertindak sebagai motor kamu punya tu. And then kalau generating, where motor act as generator. Kamu tengok kan,
Motor tu boleh bertindak sebagai motor ataupun generator. Dia boleh dua. Kan? Kalau dalam DC motor, kamu ingat yang chapter 1 tu, kalau dia motor maksudnya kamu bekalkan supply. Kalau generating maksudnya dia bekalkan current. Motor tu akan membekalkan current. Tetapi kalau kamu bekalkan current pada motor, dia sebagai motor lah, DC motor, bukan DC generator. So dekat sini nilai dia adalah slip lebih kecil daripada kosong. So dia akan jadi sebagai generator ni. Slip lebih kecil daripada kosong. Kosong, slip. So dia bertindak sebagai generator. So ini adalah karakteristik induction motor. Kamu pernah faham induction motor punya karakteristik ataupun three phase asynchronous motor. Asynchronous. Okay, next. Ini determination of circuit model parameter. Okay, macam juga transformer kan. Kamu ada parameter kan, open circuit, short circuit kan. Itu macam transformer. So untuk motor ni pun dia ada parameter yang tertentu lah. So dekat sini kita ada no load test. Maksudnya motor tu berpusing tanpa beban. And then block rotor test and DC test. Ada 3 lah benda ni. 3 parameter. Apa dia punya maksud? Block rotor test ni. Contoh sini block rotor test. Apa punya? So block rotor test ni dia punya purpose adalah untuk determine X1 and X2. So kamu tengok kamu punya litar tu kan. Kamu punya litar ni. Sekejap page, contoh page 99. Kita ulang tengok balik asal. Okey, ini adalah kamu punya circuit diagram. Okey, untuk block rotor test tadi tu, dia punya function adalah untuk menentukan to determine X1 dengan X2. Itu purpose block rotor test. Okay. To determine X1 and X2. Okay, kita pergi dia punya explanation. When combined with DC test, it also determine R2. Okay, so bila combine block rotor test dengan DC test, kita juga boleh dapat menentukan R2. Dalam litar kamu tadi itulah. Boleh menentukan R2. Okay. Test is performed by blocking the rotor so that it cannot turn. Maksudnya kita block motor tu supaya dia tak boleh berpusing. And measuring the line voltage, line current and three phase power input to the stator. So bila kita block motor tu, kita akan measure dia punya voltage, current dengan power. Itulah dia punya contoh. Ni adalah basic circuit for block rotor test and no load test. Okay. Lepas tu apa test yang kedua? No load test. Okay, no load test ni kita pula adalah untuk menentukan XM. Magnetizing reactant XM. And the combined core friction and windage losses. These losses are essentially constant for all load connection. Okay, no load test ni adalah untuk XM. Kalau block rotor tadi adalah untuk X1 dengan X2. Dan bila kita combine dengan DC test, kita akan dapat R2. Okay, so connection figure
12. Okey, lepas tu DC test juga boleh menentukan R1. Ini special Maksudnya DC test saja. Kalau yang tadi block dengan DC, kita juga boleh dapat R2. Kalau DC test saja, single kita buat, kita akan dapat R1 untuk menentukan. Figure ni mana ni? Figure show in figure 4.14. Okey, ni contoh figure lah. Basically bukan 4.14 ni, 3.14. Kamu tengok ini 4.14 kan? Mana ada 4.14 ni? Ni figure 3.14. Typing error. Ni figure 3.14. So ini adalah untuk DC test untuk menentukan R1. Okey, so kamu tengok contoh example 9. Okey, basically data diberi 7.5 horsepower dia punya motor tu. 4 pole, 208 voltage, 60 Hz. Okey, Y connected. Kamu kena tengok Y connected. Dia bukan delta kan, Y. Having a current 28 ampere. Okey, so ni data-data ni diberilah. DC test, VDC ni berapa, lepas tu no load test. Okey, lock rotor test dibagi. Okey, so sekarang dia suruh cari sketch the per phase equivalent circuit for this rotor. Okey, maksudnya kamu nak kena cari kan resistance macam tadi X1, X2 kan. Lepas tu R1, R2, itu yang kamu kena cari. Lepas tu XM. Sketch the per phase equivalent circuit for this motor. Maksudnya kamu test ni tujuan dia tadi adalah untuk ni macam DC test untuk cari R1. Okey, no load test untuk mencari XM. Okey. Lepas tu block rotor test untuk menjadi X1 dengan X2. So diberi dalam soalan itu parameter dia log, rotor test, no load, DC. So daripada data ni baru kamu boleh cari nilai dia punya nilai-nilai. Okey, tengok sini from DC test. DC test tadi kamu boleh cari R kan. So kamu masukkanlah formula ni. DC test. Okey, DC test VDC 13.6 bagi dengan masa 2 IDC. Maksud kamu tengok ni DC test. Okey, 13.6 lepas tu IDC 28. 28. Darab dengan 2 kan. Sebab kamu ada R1, ada 2. So kamu dapat 0.243. Okey, lepas tu kalau no load test. No load test ni kamu nak cari apa? No load. Ni kan. No load test adalah untuk mencari XM. Okey, so kamu tengok dekat sini. No load test dia punya data adalah ni. N. Okey, kamu kenapa ada IA, IB, IC ni? So kamu tengok kamu punya tu. Ni kan. Ada A, B, C lah. Sebab kamu ada tiga fasaan. A, B, C.
Okey, so kamu dapat untuk no load test IL, maksudnya kamu punya current kamu adalah 8.12 campur 8.2 campur 8.1. Maksudnya kamu jumlahkan kamu punya current tu, IA, IB, IC tu, kamu tengok ni. Ni IA, IB, IC ni kamu campurkan, lepas tu kamu bagi 3. No load test. Okey, so kamu dapat 81. Okey. Voltage adalah 208 bagi square root 3. Kenapa square root 3? Sebab kamu gunakan Y connection. Kalau delta tak payah. Delta kamu terus ambil 208. So kamu bagi Z voltage 120 kamu dapat ni, current kamu dapat 817. So Z kamu punya adalah X1 campur X2 kan. Kamu punya impedance. Okey, daripada impedance ni kamu dapat X1, X2, okey. Lepas tu power P stator copper loss sama dengan 3 I1/2 darab R1. So kamu masukkan dia punya nilai tu dapat 48.7. Okey, untuk power air gap sama dengan P in tolak power stator copper loss. So power kamu adalah 420, power input kamu tolak 48. So power air gap 37.137. 371.3. Okey, ini adalah untuk no load test punya data. Okey, untuk log roto test pula sama juga. Kamu ambil nilai daripada log punya lah. Nilai log motor mana? Ni kan, nilai-nilai ni kamu ambil and then kamu kira. Okey. Ni tadi ada power kan? Power diberi tadi. Kalau kamu ni ada P in kan 420. Kenapa dapat 420 ni? Sebab diberi P in 420. Sebab itu tadi sini ni 420 tolak 487. Okey, untuk log roto test pun sama. Kamu just masukkan dia punya nilai current, lepas tu Z dia punya impedance dapat, lepas tu P in dia 3 VL IL cos theta. So kamu dapat angle P in diberi kan. P in kamu tengok sini. Ni 920 untuk log roto 920. Okey, so kamu dapat angle theta and then kamu dari sini R1 plus R2 sama dengan 0.517 cos theta. Ini untuk R1. R1 tadi kan untuk log roto test kan. Kamu tengok nota balik tu. To determine R1. Okey, so kamu dapat R1, R2. Tapi kamu tak tahu lagi R1, R2 ni kan. Kamu baru dapat dia punya nilai. Okey, next. Untuk DC test, R1 sama dengan 0.243 ohm. R2 sama dengan, okey, dekat DC test tadi, yang first tu kamu dah dapat R1. Betul, DC test ni, R1. 0.243. So, bila kamu dah dapat R1, kamu masukkan nilai dia. Nilai dia yang sini tadi, ni. R1 campur R2, 0.394. R1 kamu dah dapat tadi yang atas tu, 0.243. So, kamu dah dapat
R2. Okey. So untuk X pula, X ni reactant ni kan, ni tadi 14.7 X1 campur X2. Okey. So untuk X, kamu ambil daripada at 15 Hz, X sama dengan 0.51 sin theta. Ni. Untuk 15 frekuensi. Yang ni, frekuensi 15. Log roto test 15. And then untuk 60, at 60, X sama dengan 60 bagi 5, 15 darab 0.335 ni. Kan? So, kamu dapat 1.34 sama X1 campur X2. So, sin X1, X2 ni adalah equal. So, Xn kamu adalah 14.7 tolak 0.67. So, kamu dapat R1 kamu dapat, R2 kamu dapat, Xm kamu dapat. So, itu adalah purpose kamu punya test. Kan? Block rotor test, no load test dengan DC test. Maksudnya untuk menentukan nilai R1, R2, Xm. So ini adalah dia punya step. Okey, boleh. Ada pertanyaan dekat situ? Simple je kan? Ada yang tak faham? Sir, nak tanya. Kenapa nak cari 15 Hz dengan 16 Hz? Dia kira dia berbeza? Apa dia? Kenapa dekat 15 Hz kita kalikan 0.517 dengan sin 40.4, tapi dekat 60 Hz kita 60 Hz divide 15 kali dengan 0.335 ohm? Oh, sebab itu X ini, nilai X. Frekuensi pada X. Kita nak cari X. Ni. So ini kita kan. Tapi yang ini dalam bentuk frekuensi 60 dengan 15. Yang ini formula dia Z cos theta. X ni sama formula dia adalah Z sin theta. Maksudnya kalau untuk X. Kalau untuk R, dia adalah cos. Z cos theta. Ni. Ini adalah 517 ni adalah Z. Ni. 0.517 tu mana datangnya? adalah Z. Dia punya reactant. Ni yang untuk log rotor test tu, kamu tengok yang the log rotor test. The log rotor test, kamu tengok. Ni no load, okey, the log. The log Z kamu adalah ni, 0.51 ni. 0.51 darab dengan sin theta. Oh. Darab dengan sin theta yang ni. Ni Z sin theta. Kalau untuk R kan, R adalah Z darab cos theta. Kamu tengok yang rotor log test tu, R1 campur R2 kamu tengok. Ni kan, R1 campur R2 Z 0.517 darab dengan cos. Untuk resistan, kalau untuk inductan X, dia Z sin theta. Tu. So dari bila dalam frekuensi kamu dah dapat ni, dia adalah frekuensi untuk 60 Hz. Yang ni untuk 50 Hz kan? Untuk 15 dapat 335.
So kalau untuk 60, kamu kena bagilah. 60 bagi 15 darab 335. Sama dengan X1 campur X2. Boleh? Baik sir. Okey. So ini semua calculation. Maksudnya kalau untuk kamu ada 3 test tu tadi, DC test, no load test, block rotor test. So untuk DC test kamu nak cari R1. Untuk no load test kamu nak cari apa tadi? X1 dengan X2. Kalau lock rotor test kamu nak cari R1 campur R2. So 5 parameter ni kamu kena faham. Macam transformer juga kan. Transformer kamu ada DC test, ada open circuit test, ada open, ada short circuit test. Itu untuk transformer. Kalau untuk asynchronous motor, ini dia punya parameter. Okey, lepas tu kamu ada starting of induction motor. Okey, starting. Macam mana kita nak start motor tu kan? Starting. Kita ada direct online, DOL. Ini semua connection lah. Macam mana kita nak buat wiring pada kita punya motor tu kan. Kita punya nak wiring motor kita tu. Yang pertama cara DOL, direct online starter. Maksudnya bila kita start je, motor tu berpusing. So ini biasa digunakan. Okay. A door starter connect the motor terminal directly to the power supply. Maksudnya kan starter ni kita on start je motor tu berpusing. Sebab dia direct. Ataupun kita tekan lagi dia di stop. Hence the motor is subjected to the full voltage of the power supply. Okay. This type of starting is suitable for small motor below. Okay. Ni DOL ni, direct online ni, maksudnya kita ambil power supply and then kita sambung pada switch lah. Untuk motor-motor yang below 5 horsepower. Kan, contoh macam aircon. Aircon, contoh kan, aircon kalau bilik kecil 1 horsepower. So, connection kita gunakan DOL lah. Ataupun water pump yang horsepowernya kecil. Yang macam kat rumah tu kan, kecil. Kita gunakan DOL. Most motor are reversible, or in other words, they can be run clockwise and anti-clockwise. Okay. So sekarang kamu punya motor tu boleh jadi pusing ikut jam ataupun boleh jadi lawan jam, bergantung kepada keadaan litar tersebut lah. Macam lap lepas, lap section berapa tu. Orang lain motor dia berpusing ikut jam. Ada 2 grup tu dia lawan jam motornya. Macam tu. So dia boleh lawan dengan boleh clockwise. Okay. Logically the circuit is composed of 2 dual circuit, one clockwise operation and other anti-clockwise. Okay, starting current 6 times to full load. Okay, large rotor, high starting current cause voltage drop in the power system which may trip other motor system. Okay, ini connection yang biasa digunakan. Maksudnya kita direct daripada power supply, kita connection kepada kita punya motor. Okay, ada lagi dia punya connection iaitu star delta starter. Star ni ataupun Y lah. Y delta starter connection. Ataupun for star delta connection, the motor winding are connected in star. Okay. During starting, the connection is changed to delta when the motor start running. Ni ada 2 condition. Maksudnya first kita gunakan Y connection motor tu. So bila motor tu dah berpusing, dah start, dia connection akan jadi delta. So the starting current and starting torque of DOL, direct online started,
and star delta connected motor are as follows. Okay, so kamu tengok dia punya function tu. Example, dol 6i and 2t, star delta 2i and 2t over 3. Ini contoh-contoh je lah. Okay, so kamu ada tadi connection untuk kamu punya motor tu. Sama ada gunakan dol, yang simple DOL ni lah, yang simple yang biasa gunakan. Ataupun kamu gunakan star delta starter, kamu punya connection dengan motor tu. Ataupun kamu gunakan auto transformer starter, cara yang ketiga. Use an auto transformer to reduce the voltage applied to a motor during start. Maksudnya kita, bila motor tu nak berpusing kan, kita perlukan voltage yang tinggi lah, baru motor tu berpusing. Tetapi kalau ada transformer ni, auto transformer ni, dia boleh reduce sikit dia punya voltage. Okey, ni tak ada apa sangat lah. Okey, kalau kamu nak tengok lebih detail kan, macam mana DOL connection kan, kamu boleh tengok lah dalam YouTube ke apa, macam mana cara penyambungan motor dengan secara DOL, direct online, lepas tu secara star delta connection, kamu boleh cari dekat YouTube. Maksudnya daripada motor tu, kamu nak bekalkan supply kan, supply tu secara mana? Sama ada secara direct online, secara star delta connection, ataupun auto transformer. Itu maksudnya bekalan power supply daripada kamu punya source sambung ke motor. Itu dia punya maksud. Okey, so tutorial ni kamu try buat lah ni. Tengok sama je lebih kurang macam contoh. Okey, tak ada beza sangat lah. Okey, so kita dah habis chapter 3. Ada persoalan sekat ni? Chapter 3 ni yang penting itu tadilah. Kamu punya power input yang contoh 78 tu. Contoh 789 kan. 78. And then untuk tab parameter tu contoh 9. Itu contoh-contoh dia lah. Dan basically kalau soalan final ke apa, test ke, lebih kurang macam ni lah. Okey, ada persoalan setakat ni? Ada? Tak ada, sir. Okey, kalau tak ada saya stop share dulu. Saya stop share. Okey, kalau tak ada soalan, maksudnya kita dah habis kita punya chapter 3. Okey, so sekarang besok hari Selasa. Selasa adalah section 5 group B untuk amali. Hari Selasa kan? Section 5 group B. So maksudnya group yang selain daripada group A tu, kamu masuk pada group B. Okay. And then kamu punya test 1. Betul? Test 1 kamu adalah hari Khamis ni. Hari tu kamu dah setuju kita buat 8 hingga 9 suku. Betul? 8 malam hingga 9, 15 malam, 18 hari bulan November, hari Khamis. Menggunakan platform outer. Okey, so chapter yang masuk adalah chapter 1 dengan chapter 2 saja. Chapter 1 dengan chapter 2. And then basically soalan semua sama je dalam contoh-contoh tu. Dan juga dalam kamu punya nota. Dia tak ada, cuma ubah-ubah value sikit lah. So kamu kena faham lah formula mana nak pakai,
Value aja ubah, formula sama dan kepahaman kamu. Okey, so soalan ada 4 soalan. Kan chapter 1, chapter 2 ada 4 soalan lah. Jawab semua. Okey, ada nak tanya pasal test? Semua dah bersedia? Oh, dah ready? InsyaAllah. InsyaAllah okey Okey, so sekarang kita dah habis. And then boleh tolong on kamera, kita nak ambil kedatangan. Same time nanti Google Form akan hantar jugalah pada WhatsApp group. Okey, boleh on kamera. Ada lagi? Lim, handsome lah Lim. Dah sarapan Lim? Belum saya. Belum sarapan lah. Lepas ni sarapan lah. Okey kejap Okey, kalau tak ada soalan lagi, jumpa hari Selasa ini untuk grup section 5, grup B. Pastikan semua hadir. And then bawa lab 1, lab 2, lab 3 sekali. Okey, so kalau tak ada soalan, kita tutup kita punya kuliah pada pagi ini dengan bacaan dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okey.